So, speaker kita yang seterusnya adalah Amy Q. Dan beliau membina perniagaan ini berasaskan memimpin melalui teladan. Lead by example. Dia bermula dengan menyertai cabaran 60 hari semasa Star of S itu pada tahun 2019. Dan dia berjaya mendapat Perfect BMI winner pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 beliau mencabar diri untuk menjadi coach, dan masa itu beliau berjaya memenangi top coach. Okay, dan seterusnya pada tahun 2021 beliau walaupun sudah menjadi top coach, beliau masih mencabar dirinya untuk menjadi coach winner pada tahun 2021. Dan apa yang dilakukan oleh beliau telah diduplikasikan di dalam pasukannya. So pasukannya pada tahun lepas telah membangunkan dua coach yang baru, dan mereka bersama-sama semua memfokuskan kepada produk pengurusan badan untuk membina perniagaan new image mereka. Sekarang mari kita mendengar daripada Emerald Executive Amy Q. Pada malam ini saya berasa sangat bangga dan berterima kasih kepada syarikat kerana menjemput saya untuk menjadi speaker pada malam ini. Dan ini adalah pencapaian saya pada tahun 2019. Saya berjaya menjadi Perfect BMI Achiever. Dan pada tahun 2020 saya menjadi top coach. Dan pada tahun 2021 saya sekali lagi mendapat coach winner. Okay. Dan semua fokus ini telah membuatkan saya berjaya untuk mendapatkan stage dan menjadi Queen Royalty ke-82. Sebelum kita bermula pada malam ini, saya ingin bertanya kepada anda, adakah pasaran penurunan berat badan adalah sangat berpotensi? Jika ya, type 1 di dalam ruangan chat. Kalau anda rasa potensi pasaran penurunan berat badan adalah sangat berpotensi, type 1 di ruangan chat. So, apa yang saya hendak bagi tahu kepada anda adalah pasaran ini adalah sangat berpotensi sebab semua wanita di dunia memang hendak kelihatan cantik. Daripada 20 tahun sampai ke 60 tahun mereka masih ingin lagi kelihatan cantik dan juga kelihatan kurus dan langsing. Jadi pada malam ini saya akan berkongsi dengan anda 5 topik utama ini. Okay. Yang pertama adalah pack produk dan juga bagaimana untuk menutup dengan berkesan, membuat closing yang berkesan. Lepas tu 3 faktor utama dalam penambahan berat badan, ketogenic diet dan seterusnya. Apabila kita membuat pendekatan kepada orang untuk menyertai cabaran Star of Alpha Lipid itu, kita akan sentiasa berjumpa dengan 3 keadaan yang berbeza ini. Ada pelanggan yang akan menerima suggestion anda, ada yang akan menolak suggestion anda, dan ada yang ingin menjadi supervisor. Okay. So, untuk saya, kaedah yang pertama adalah apabila mereka membuat penolakan, anda recommend mereka untuk membeli pack weight loss challenge tetapi mereka menolak. So, pada situasi yang begini, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan mengesyorkan pack 14 hari dahulu. Okay? Kenapa customer ragu-ragu dan menolak apa yang anda syorkan adalah kerana mereka tidak pernah menggunakan produk new image, mereka tidak mempunyai keyakinan, oleh itu mereka ragu-ragu untuk membeli pack weight loss challenge. Jadi apa yang kita lakukan adalah merekomenkan pack 14 hari dahulu. Dengan
pack 14 hari ini, mereka pasti juga akan boleh melihat penurunan berat badan, dan apabila mereka melihat keputusan yang mereka hendakkan itu, mereka akan tidak ragu-ragu lagi untuk membeli pack weight loss challenge. Dan di beberapa bulan ini kita memang akan mesti sentiasa menggunakan program Star of SD2 ini dan juga menjual, merekomenkan pack weight loss, sebab ini akan membolehkan mereka mempunyai bekalan produk yang mencukupi untuk menurunkan berat badan. Dan keadaan yang kedua adalah customer ini akan menerima atau bersetuju apabila anda mengesyorkan mereka pack weight loss challenge. Okay, so pelanggan yang ini selalunya mereka mungkin sudah melihat anda di social media untuk seketika, jadi mereka memang sudah hendak membeli pack. So apa yang anda lakukan adalah recommend pack weight loss dulu, sebab tanpa pack weight loss ini mereka tidak boleh mengikuti cabaran 60 hari. Dan seterusnya, apa yang anda lakukan adalah setelah mereka membeli pack, anda syorkan mereka untuk mengambil autoship pada bulan yang kedua, kerana mereka perlu untuk teruskan program pengurangan berat badan. Dan yang ketiga adalah mereka yang pilih untuk naik pangkat ke supervisor. So yang ni adalah kita akan mengesyorkan mereka pack weight loss challenge dahulu, dan seterusnya kita akan mengesyorkan pack supervisor. Dan mereka ini selalunya akan mempunyai rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang ingin menurunkan berat badan, kerana selepas mereka melihat the weight loss yang orang ini dapat, mereka berasa berminat, mereka bertanya. Oleh itu mereka mempunyai pelanggan berpotensi juga daripada ahli keluarga dan juga mungkin rakan sekerja, rakan-rakan. So golongan ini saya akan mengesyorkan mereka untuk mendapatkan pack supervisor supaya mereka boleh mendapatkan rebate yang berterusan apabila mereka membeli produk. Dan seterusnya, ini adalah cara anda menangani rejection. So apabila anda mendekati pelanggan berpotensi ataupun rakan-rakan, kita akan mendengar mereka yang memberi penolakan kepada anda. Ada yang selepas mendengar penerangan anda, mereka akan mereka akan bagi tahu dengan anda dia perlu balik untuk bertanya dengan suami dahulu. Untuk saya tidak akan bagi tahu, okey, anda pergi bertanya dulu. Saya akan bagi sesuatu yang positif kepada mereka, seperti shape badan anda adalah satu keputusan yang anda boleh buat sendiri. Dan sekiranya anda balik ke rumah nanti dan bertanya kepada suami bagi tahu, tak apa, kalau berat badan anda yang sekarang ni gemuk-gemuk, gebu-gebu pun sangat cantik juga. So sekiranya suami anda bagi tahu jawapan yang sebegitu, adakah anda tidak mahu mengurangkan berat badan lagi? So apabila saya bagi jawapannya sebegitu, mereka kebanyakannya akan membuat keputusan. Sekiranya mereka tidak membuat keputusan, selepas berfikir beberapa hari, mereka juga akan datang dengan keputusan yang positif. Dan ada segelintir pelanggan yang akan berkata dengan anda, saya perlu consider dulu, saya perlu berfikir dahulu. So sekiranya anda mendapat jawapan yang sebegini, artinya mereka mempunyai keraguan. Jadi jangan takut untuk bertanya. Selalunya saya akan terus bertanya, apakah yang anda risau, apakah yang anda ragu. So jawapan-jawapan yang standard yang akan diberi adalah, saya takut saya tak boleh menjadi konsisten. Saya takut saya tak boleh mengawal pemakanan saya. Jadi apa yang saya lakukan adalah untuk memberi semangat, memberi confidence dan meyakinkan mereka
mereka boleh menggunakan produk kita untuk mengurangkan berat badan. Bagi mereka confident dan mereka akan menjawab ya kepada anda. Dan ada juga yang akan bagi tahu dengan anda, saya masih ada lagi produk-produk yang lain di rumah. Yang begini, apakah jawapan saya, bagaimana saya menanganinya adalah, saya akan bertanya, memang anda mempunyai banyak produk di rumah dan anda masih lagi bertanya saya untuk produk yang baru, artinya semua produk yang ada di rumah itu tidak berkesan. Jadi adakah anda mahu terus menggunakan produk ini atau anda hendak mencuba produk yang saya syorkan, di mana saya boleh confident bagi tahu dengan anda boleh melihat kesan dengan cepat. So anda boleh menggunakan cara-cara ini untuk menjawab soalan-soalan customer. Saya pasti success rate anda akan menjadi lebih tinggi. Dan yang ni ya adalah satu soalan yang saya tak boleh menjawab pada masa dulunya. Apabila customer bagi tahu produk adalah sangat mahal, apa yang saya akan bagi tahu dengan mereka adalah produk adalah mahal, tetapi apa yang kita perlu pastikan adalah produk ini adalah berkesan untuk anda. Kalau ia adalah berkesan untuk anda, amount of money yang anda gunakan adalah sangat berbaloi. Dan selalunya apa yang mereka lakukan apabila mereka mengatakan produk kita adalah sangat mahal adalah mereka membandingkan produk kita dengan produk-produk detox yang lain. Sekiranya perbandingan ini dibuat, produk kita akan menjadi mahal. Jadi kita punya produk adalah berlainan dengan semua kandungan nutrisi yang ada. Anda tidak boleh bandingkan dengan produk detox di luar. So sekiranya anda membuat perbandingan dalam kandungan nutrien dengan kesan produk kita, produk adalah tidak mahal. Dan ada juga yang akan berkata dengan anda, produk yang anda jualkan kepada anda adalah sama dengan produk meal replacement yang saya ada di rumah ini. Adakah saya boleh menggunakan kedua-dua produk ini bersama? Untuk saya tidak akan menjual produk kepada seseorang itu sekiranya mereka hendak mencampurkan penggunaan produk New Image dengan produk-produk yang lain, kerana saya bukan hanya hendak menjual satu check up ataupun satu SD2. Saya hendak menjual satu produk yang berkesan, yang boleh memberi kesan kepada mereka. Dan saya akan bagi tahu kandungan gula di dalam meal replacement di pasaran selalunya adalah sangat tinggi dan di New Image tidak. Dan seterusnya saya akan kongsikan dengan anda 3 faktor utama penambahan berat badan. Okay. Dan untuk menangani 3 masalah ini, keperluan produk adalah berbeza mengikut masalah yang dihadapi. Selalunya apabila saya mengesyorkan produk kepada pelanggan, saya akan bermula dengan pembelian di Matin dahulu kerana saya pastikan mereka mendapatkan rebate. Okay? Jadi mereka akan menjadi sangat berminat. Dan 3 faktor utama penambahan berat badan adalah genetik, selepas bersalin dan juga masalah hormon. Yang pertama adalah genetik. So untuk mereka yang mempunyai masalah genetik, saya akan mengesyorkan mereka 3 tin SD2 dan 2 check up. Kenapa saya mengesyorkan mereka produk ini adalah selalunya untuk golongan ini lemak dalam badan adalah sangat tinggi dan juga tebal dan mungkin adalah degil. Dan SD2 boleh meningkatkan kadar metabolisme dan membantu pembakaran lemak. Yang kedua adalah mereka yang mengalami berat badan selepas bersalin. Dan dalam golongan ini selalunya mereka akan kehilangan nutrien dan juga kalsium. Untuk golongan ini saya akan memperkenalkan 2 tin SD2, 2 tin check up dan 1 lifeline. So kenapa saya merekomenkan 1 tin lifeline adalah kita telah membantu mereka meningkatkan, memperbaiki kesihatan mereka supaya selepas mengambil SD dan juga check up, result mereka adalah lebih baik. Dan untuk masalah hormon,
Untuk masalah hormon, saya juga akan merekomenkan satu tin Lifeline bersama dengan 2 tin ST2 dan 2 tin check up. Dan untuk golongan ini kan selalunya mereka mungkin akan mempunyai result penurunan berat badan yang sangat baik pada bulan ini, dan pada bulan seterusnya result adalah kurang baik. Dan ini adalah disebabkan oleh masalah hormon, jadi kita mesti menggunakan check up untuk menstabilkan masalah hormon supaya proses pembakaran lemak dalam badan adalah sentiasa stabil. Dan ketiga, saya ingin menerangkan kepada anda diet ketogenik. So, pemakanan ketogenik adalah pengambilan makanan yang mempunyai lemak yang berkualiti tinggi, rendah karbohidrat dan juga nisbah protein dan sayur-sayuran yang seimbang. Di dalam diet ketogenik, kita tidak membenarkan pengambilan makanan berkanji. Dan pada minggu yang pertama, selalunya kita akan mengesyorkan anda untuk mengambil makanan yang lebih bersih, clean, tapi bukan clean betul-betul, cuma kurang berlemak, kurang minyak, perasa yang lebih kurang, dan semua ni anda boleh memasak di rumah ataupun membeli daripada restoran yang di luar. Ini akan membantu anda untuk mengurangkan berat badan. Dan seterusnya, apa yang anda perlu tahu adalah diet ketogenik, kita tidak membenarkan anda untuk mengambil makanan yang mengandungi kanji. So, apakah makanan yang mengandungi kanji? Makanan yang mengandungi kanji adalah makanan yang berkarbohidrat tinggi dan juga sayur-sayuran yang tumbuh di bawah tanah. So, apakah yang anda tak boleh makan adalah anda tidak boleh, sementara waktu anda tidak boleh makan nasi, mie dan juga roti. Dan sayur-sayuran kebanyakannya, anda mesti menerangkan yang ini kerana kebanyakan orang akan tak pasti dan seterusnya mengambil makanan yang salah semasa mengamalkan ketogenik. Okay? Sayur-sayuran seperti ubi kentang, keladi, ubi keledek, labu ataupun lotus root, semua yang tumbuh di bawah tanah ini kita tak boleh makan. Dan juga buah-buahan yang mempunyai kandungan gula yang lebih tinggi. Anda juga pada masa ini jangan mengambil buah-buahan yang mempunyai kandungan gula yang lebih tinggi. Contohnya dragon fruit, mango dan juga tembikai. Semua buah-buahan yang berwarna cerah adalah mempunyai kandungan gula yang tinggi. Dan apabila kita mengamalkan produk ketogenik, kita tidak makan makanan yang berunsurkan kanji, dan kita akan replace dengan makanan-makanan yang mempunyai protein yang lebih tinggi ataupun lemak yang lebih tinggi. Contohnya brokoli, salmon, telur, tofu dan juga daging kambing ataupun daging lembu, ataupun anda boleh makan tempe dan juga semua daging-daging yang lain. Dan apa yang juga anda perlu terangkan kepada apa yang anda beritahu kepada peserta-peserta pelanggan-pelanggan adalah apakah sumber-sumber lemak-lemak yang berkualiti, apakah yang tidak berkualiti, supaya mereka tidak mengambil makanan yang berlemak tinggi daripada sumber yang kurang sihat. Dan kita juga perlu memastikan semua lemak-lemak yang tidak sihat, seperti lemak-lemak yang terkandung dalam makanan tin, makanan yang di frozen, semua ini akan mempunyai kandungan lemak yang tidak sihat. So contohnya mereka boleh ambil butter, tetapi apa yang mereka tak boleh ambil adalah sesetengah butter yang tidak sihat. Dan dalam diet ketogenik, anda masih boleh makan buah-buahan. Cuma seperti apa yang saya katakan tadi, buah-buahan yang mempunyai warna yang cerah anda kena kurangkan. Buah-buahan yang anda boleh makan adalah seperti guava. Dan kiwi, pastikan adalah kiwi yang berwarna hijau, bukan yang berwarna emas. Dan untuk apple, makan green apple dahulu. Dan semua berry-berry ini adalah bersesuaian untuk diet ketogenik. Dan semua
buah-buahan ini juga mempunyai kandungan fiber, kandungan serat yang tinggi. Dan dalam diet ketogenik kita juga boleh mengambil snacks pada waktu tengah hari. So, apakah snacks, makanan ringan yang anda boleh ambil semasa menjalankan diet ketogenik adalah seperti di dalam gambar ada kekacang dan lain-lain. OK， 它是 SHU， 它其实它可以很快速的。So, produk SDSU ini memang boleh membantu mencepatkan pembakaran lemak dalam badan. Jadi setiap hari sekiranya kita tidak mengambil makanan yang mempunyai karbohidrat yang tinggi, badan kita akan terus membakar lemak. Apabila badan kita tidak mempunyai gula ataupun karbohidrat, badan kita akan membakar lemak untuk convert menjadi tenaga kepada kita, dan proses ini akan menghasilkan ketones. So, apa yang kita boleh lakukan semasa dalam diet ketogenik ini adalah untuk menguji ketones di dalam air kencing anda. So, masa yang terbaik untuk lakukan adalah pada berwarna merah jambu, artinya badan anda sedang dalam proses membakar lemak dengan dan menghasilkan keton. Sekiranya anda punya ketostik berwarna ungu, apa yang anda perlu lakukan adalah kemungkinan pengambilan air tidak cukup ataupun kemungkinan fiber adalah tidak cukup. Jadi anda perlu membuat adjustment kepada pemakanan anda. Sebagai coach, apa yang anda perlu lakukan adalah untuk melihat apakah makanan-makanan yang diambil oleh pelanggan-pelanggan anda supaya anda boleh recommend mereka untuk mengambil makanan yang betul. Dan sekiranya ketones terdapat dalam badan ini, badan kita akan membakar lemak dan ketones akan mempercepatkan lagi pembakaran lemak di dalam badan. Dan apakah SD2? Okay, selalu orang akan bertanya apakah perbezaan SD2 dan juga check-up. So, SD2 adalah berfungsi untuk membina otot. 1 pound otot boleh membakar 50 kalori, dan dia juga akan meningkatkan kadar metabolisme dalam badan. Dan sometimes anda akan mendengar daripada pelanggan, selepas saya makan saya menjadi lapar sangat cepat. Ini memang adalah betul kerana SD2 meningkatkan kadar metabolisme dalam badan. Dan apabila anda menggunakan SD2, dia juga akan menstabilkan insulin. Apabila insulin di dalam badan adalah stabil, anda tidak akan terasa ingin memakan makanan. Okay? Dan check up new image bukan satu meal replacement yang biasa. Produk check up new image mempunyai liver lipotropic, iaitu agen pembakar lemak. Jadi apabila kita dalam proses mengurangkan berat badan, organ yang paling penting adalah hati kita kerana dia merupakan organ utama dalam proses pembakaran lemak. So, untuk saya punya pelanggan, saya selalunya akan campurkan SD2 dengan check up. Dan dalam masa 3 bulan, dalam saya punya experience, mereka boleh menurunkan berat badan sebanyak 10 sehingga 15 kg. Sekiranya mereka hanya mengambil SD2, mereka masih boleh menurunkan berat badan, tetapi dia punya result kemungkinan adalah kurang sedikit ataupun maintenance adalah susah sedikit kerana liver mereka adalah tidak sihat. Okay, sekiranya anda mempunyai liver yang sehat, ia adalah senang untuk anda mengurangkan berat badan dengan cepat dan juga maintain berat anda selepas mengurangkan berat badan. Okay, bagaimanakah cara pemakanan yang baik untuk membantu anda untuk menurunkan berat badan dengan berkesan? Okay, apakah yang anda boleh lakukan adalah pastikan pengambilan karbohidrat
karbohidrat Anda adalah tidak melebihi 35 gram. Dan cuba kurangkan pengambilan makanan yang goreng ataupun yang manis ataupun sos-sos, atau kan kita masak ada kuah dalam lauk tu kita kurangkan ambil kuah. Dan apa yang kita seterusnya adalah kita juga perlu mengambil makanan yang berprotein. Dan yang paling penting adalah Anda tidak digalakkan untuk mengurangkan portion makanan Anda. Jangan mengurangkan pengambilan makanan Anda. Anda perlu makan sehingga kenyang, sebab program kita adalah berbeza dengan program yang ada di pasaran. Program di pasaran selalunya akan meningkatkan pengambilan kalori Anda. Jadi di sini kita mesti makan sampai kenyang. Kalau tak, kesannya akan berkurangan juga. Adalah untuk elakkan untuk mengambil makanan yang diproses. So, semua tahu kan apa yang makanan yang diproseskan dalam freezer tu frozen tak boleh makan. Dan seterusnya apa yang anda boleh lakukan di sepanjang 3 bulan ini adalah mengambil karbohidrat yang sehat. Karbohidrat yang sehat artinya makanan yang mengandungi glycemic indeks yang lebih tinggi. Ini adalah lebih baik kerana ini boleh membantu proses penurunan berat Anda dan menstabilkan berat Anda di masa depan. So, apa yang Anda boleh lihat di sini gambar-gambar ini, semua makanan ini Anda boleh dapat di kafe-kafe di luar sana. Yang ini adalah gambar-gambar dan contoh makanan yang saya ambil daripada classroom weight loss saya. So, yang ini adalah contoh makanan yang diambil oleh peserta-peserta dan pelanggan-pelanggan pelanggan weight loss saya. Semua ni adalah makanan yang dimasak di rumah ataupun di order melalui Grab ataupun Fat Tanda dibeli daripada luar. Sangat senang untuk didapati. Asalkan anda makan dengan kenyang, anda boleh menurunkan berat badan. Dan seterusnya apa yang saya nak kongsikan adalah bagaimana untuk membuat tindakan susulan untuk membantu peserta anda berjaya menurunkan berat badan. Apa yang saya akan terangkan adalah 2 jenis tindakan susulan. Yang pertama adalah tindakan susulan dalam talian. Mereka yang berada di bukan berada di kawasan yang sama dengan anda, di mana anda tak boleh berjumpa. So, mereka yang berada di wilayah yang lain, di negeri yang lain, apakah yang saya akan cadangkan kepada mereka adalah membeli alat timbang yang boleh memberi ukuran lemak dalam badan, air dalam badan. So, harga adalah daripada 30 sehingga ke 100. So, selalunya saya akan mengesyorkan mereka jenama Xiaomi kerana Xiaomi akan memberi bacaan yang lebih tepat. So, selalunya apa yang saya akan lakukan apabila mereka menghantarkan bacaan ini kepada saya tidak akan memfokuskan fokus pertama kepada penurunan berat badan. Saya akan fokuskan bacaan lemak dalam badan dan juga lemak visceral. Sebab saya hendak mereka fokuskan untuk menurun berat badan, tetapi kita hendak menurunkan lemak dalam badan. So, apabila lemak dalam badan tu turun, kita akan nampak bentuk badan mereka menjadi lebih cantik. So, setelah mereka telah habis 90 hari selepas mereka mencapai matlamat berat badan mereka, saya akan melakukan satu review dengan mereka. So, contohnya seseorang ini dia telah menurunkan 9 kg dalam tempoh masa 3 bulan dan dia punya visceral fat dari bacaan 8 sudah jatuh ke 5.5. Tapi saya juga akan melihat dia punya latar belakang, dia punya umur dan seterusnya. Saya akan mengesyorkan bagaimana untuk maintain atau menjadi lebih baik. So, contohnya pelanggan ini 52 tahun, saya tak akan fokuskan kepada berat badan, tetapi saya akan fokuskan untuk menurunkan lemak visceral supaya mencapai berat visceral yang sehat, supaya akan memberikan dia kesihatan yang sehat juga. Saya juga akan bertanya apakah aktiviti yang dia lakukan. Contohnya dia akan melakukan senaman selama 30 minit sehari. Dan apa yang saya akan lakukan adalah saya akan mengesyorkan dia untuk teruskan
program 30 hari ataupun 60 hari untuk menurunkan lemak visceral dalam badan. So saya akan bagi kepada pelanggan saya recommendation yang terbaik untuk mendapat result yang sangat bagus, either dalam penurunan dalam berat badan ataupun lemak visceral. So semua pelanggan saya akan lakukan yang sama. So dalam tindakan susulan dalam talian, saya juga mempunyai weight loss classroom. So dalam weight loss classroom ini saya akan masukkan semua pelanggan-pelanggan berpotensi, pelanggan-pelanggan yang mengikuti program penurunan berat badan. Ini adalah untuk mereka memberi dorongan kepada satu sama lain. Dan daripada perkongsian mereka di sini, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan one-to-one coaching juga dan memantau cara pemakanan mereka. So, sometimes saya akan melakukan coaching one-to-one untuk melihat cara pemakanan mereka dulu, memberi coaching yang betul, dan seterusnya saya akan masukkan mereka ke dalam weight loss classroom supaya mereka boleh melihat bagaimana cara pemakanan mereka yang sudah tahu bagaimana untuk menguruskan pemakanan untuk menurunkan berat badan. Dan tujuan classroom weight loss ini adalah untuk memberi dorongan. So, contohnya di sini Anda boleh melihat dalam masa 25 hari ini, seseorang ini boleh mengurangkan 5 kilo. So, apabila peserta-peserta yang lain melihat result yang sebegini, mereka akan bersemangat untuk menjadi lebih baik dan mengikut coach mereka, mendengar cakap coach mereka. Dan apabila kita menjadi coach, kita juga akan berjumpa dengan pelanggan-pelanggan yang tidak mendengar, yang tidak sangat mendengar nasihat coach. So mereka ini mungkin akan mempunyai result yang lebih kurang, dan contohnya mereka dimasukkan di dalam weight loss dimasukkan ke dalam weight loss classroom ini, mereka akan melihat perkembangan peserta-peserta yang lain. Dan apabila mereka melihat orang lain boleh kurang 5 kilo, di mana mereka hanya mengurangkan 1 kilo, mereka akan bersemangat dan bersemangat lagi untuk mendengar nasihat-nasihat coach ataupun melihat contoh-contoh apa yang dilakukan, dan mereka juga akan bersemangat untuk melakukannya dengan lebih baik dan mendapat kesan yang lebih baik. Selain daripada membuat tindakan susulan dalam talian, saya juga membuat tindakan susulan secara bersemuka. So, apa yang saya lakukan adalah sekali dalam setiap minggu saya akan berjumpa dengan pelanggan-pelanggan saya untuk mengukur berat bacaan BMI mereka dengan mesin Carada. Dan apabila saya berjumpa dengan mereka setiap 3 minggu, saya juga boleh melihat perubahan bentuk badan mereka, dan di situ saya juga akan memberi nasihat yang lebih banyak bagaimana untuk menyelaraskan cara makanan untuk mendapatkan result yang lebih bagus. Dan apabila saya berjumpa dengan mereka, contohnya apabila mereka punya visceral fat hanya turun sebanyak 0.5 selepas 1 bulan, saya akan memahami apakah cara pemakanan mereka, mengapa result adalah kurang, dan saya akan bagi suggestions yang lebih bagus bagaimana untuk mengurangkan visceral fat. So, mungkin selepas mereka peserta yang tidak berminat untuk berjumpa dengan anda selepas 4 minggu, selalunya golongan ini adalah mereka yang tidak mendengar cakap ataupun mereka tidak menggunakan produk seperti yang disyorkan. Apabila saya melakukan tindakan susulan ini, saya akan fokuskan kepada mereka yang ingin menurunkan berat badan dan juga kepada mereka yang saya ingin membantu mereka mendapatkan result yang bagus. So kenapa menjadi coach adalah sangat penting? Adakah anda bersetuju menjadi coach adalah sangat penting?
Saya rasa anda semua bersetuju kerana pada hari ini anda semua meluangkan masa untuk menghadiri latihan ini. Dan di dalam pasaran, kita mempunyai ramai distributor. So, apabila kita mempunyai ramai distributor, kenapa mereka perlu memilih anda? Inilah soalannya. Anda perlu tanya kepada diri anda. Kenapa pelanggan perlu mencari anda dan bukan kepada orang lain? Saya selalu bertanya soalan ini kepada diri saya sendiri, dan oleh itu saya sangat mementingkan coach, gelaran pengiktirafan coach ini, kerana pengiktirafan coach ini boleh bagi customer keyakinan yang lebih tinggi. So, mereka mempunyai sebab yang sangat kukuh kenapa mereka memilih anda, dan mereka pastinya akan memilih anda terlebih dahulu sebelum memilih distributor-distributor yang lain. So, apabila pelanggan memilih anda sebagai seorang coach, ia juga akan anda meningkatkan kemahiran anda, sebab semakin ramai orang yang anda bantu untuk menurunkan berat badan, anda akan menjadi coach yang lebih berpengalaman. Di dalam pasukan saya, bukan sahaja mereka yang berjaya menurunkan berat badan dibantu dan berkembang menjadi manager dan seterusnya kepada one star executive. Di pasukan saya juga apa yang saya fokuskan adalah untuk membangunkan coach di seluruh negeri-negeri yang ada di Malaysia. Saya sudah ada 29 tim-tim yang berlainan di seluruh Malaysia yang memfokuskan kepada program penurunan berat badan untuk membina perniagaan mereka. Ini adalah statistik yang diberi oleh syarikat semasa program Star of ST2 pada bulan depan. Dan sekarang ni sekarang ni di dalam pasukan saya mempunyai 17 rakan niaga yang ingin mencabar diri mereka untuk menjadi coach. Okay, so walaupun syarikat bagi tahu kita perlu membantu 3 orang berjaya untuk mengurangkan sekurang-kurangnya 3 kg setiap orang, saya punya permintaan adalah lebih tinggi. Permintaan saya adalah untuk mereka merekrut 3 peserta setiap bulan. Jadi dalam tempoh masa 3 bulan ini mereka perlu merekrut 10 orang peserta untuk mengikut program 60 hari Star of Alpha Lipid itu. Okay. So dalam statistik yang dibagi oleh syarikat, yang 100% daripada mereka yang membeli pack weight loss challenge, mereka akan menerima commission. Okay, so 30% mengikut statistik syarikat, 30% akan menjadi 30 akan menjadi supervisor. So dalam pasukan saya fokuskan kepada 17 orang ini mendaftarkan 9 orang. Saya mempunyai 153 ahli baru. 30% menjadi supervisor, artinya 45 menjadi supervisor. Dan 15 daripada 45 ini akan menjadi manager. Artinya pasukan saya akan mempunyai 6 orang manager baru dan seterusnya 5% daripada 6 orang ini akan menjadi eksekutif. Jadi artinya pada penghujung program ini pasukan saya akan mempunyai 3 orang eksekutif yang baru. Dan untuk saya ini adalah sangat penting sebab sebagai seorang leader kita mesti membawa rakan niaga kita bersama-sama untuk memfokuskan kepada penurunan berat badan dan melakukan aktiviti-aktiviti yang sama. Sekiranya kita melakukannya bersama-sama, kita akan melihat result yang sangat cepat, result yang sangat hebat. Nah, itu sahaja perkongsian saya pada malam ini.